Lumrah dunia setiap apa yang bermula sudah pasti akan berakhir, dan setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi sudah sampai masanya Raja Permaisuri dan di-Pertuan Agong mengundurkan diri, berangkat ke Pahang dengan satu perasaan yang sedih bercampur gembira. Katanya kita rakyat pun rasa sedih dengan apa yang terpaksa dilalui oleh beliau, oleh baginda. Kerana dalam tempoh pemerintahan 5 tahun itu, segala pahit dan maung, segala tomahan dilemparkan kepada baginda sendiri pun. Besar dugaan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang kita nak katakan, jadi pembangkang jangan jadi pemberontak. Dengar titah mantan agung kita, jangan jadi penderhaka. Tuanku sendiri mengakui bahawa menukar kerajaan sesuka hati ini tidak mendatangkan manfaat serta mendatangkan kerugian kepada negara dan rakyat lah khususnya, kan. Realiti sebenarnya mereka ni betapa sombong dan angkuhnya Perikatan Nasional ni. Kononnya berjuang atas nama agama, kononnya berjuang atas nama bangsa, itu menolak titah Yang di-Pertuan Agong ketika itu demi kepentingan diri mereka dengan rakyat. Dan mereka ni berlakon dengan watak masing-masing. Kononnya mereka lah dianiaya dan boleh membela nasib rakyat, terutama golongan Melayu dan Islam ini, kan. Tindakan diorang ni membenarkan pengeluaran KWSP secara berkali-kali, secara besar-besaran, itu memberi impak besar kepada ekonomi kita semasa negara kita sedang mahu pulih daripada kesan ekonomi yang ialah daripada pandemik itu, kan. Tapi demi meraih populariti, mereka rela membodohkan rakyat dan mengambil tindakan populis lah. Dan yang menjaga pusat khidmat, dia tahulah bahawa golongan rakyat yang memberontak itu paling banyak meminta sumbangan daripada pusat-pusat khidmat setelah diorang ni berjolisakan dengan duit KWSP yang diorang keluarkan. Diorang bukannya ada perancangan, tapi hanya berbelanja sakan, membeli kenderaan, membeli kehendak diri dan sebagainya, kan. Dan berdasarkan cerita keluh kesah ramai rakyat, mereka ni masa mereka ada duit, mereka berbelanja sesuka hati dan sebagainya, dia tak beringat, dia tak pergi selesaikan wang yang membebani dia tu dengan hutang-hutang, tapi dia menggunakannya untuk nafsu. Maknanya nak beli apa, sebelum ni dia tak mampu nak beli tu, dah mampu nak beli, jadi dia utamakan yang itu dulu, bukannya dia nak selesaikan masalah dia, kan. Jadi itulah kita tengok hari ni Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa jangan kita ni dengar, khususnya kepada semualah yang berada di sini, kita jangan dengar kepada orang-orang yang cuba menghasut untuk kita ni berpecah belah di antara kaum. Dan antara sebab mereka ni sampai hari ni tak berjaya untuk menjadi kerajaan secara tubuh atap adalah kita dah ada Akta Lompat Parti. Dah berkali-kali kita terangkan di sini, tetapi mereka ni bijak dalam spin, tau. Dia kata macam mana PN punya MP boleh jadi boleh menyokong PM. Begitulah diorang ini di dalam UMNO dan juga beberapa parti lain yang menyokong bersatu untuk jadi kerajaan. Itu adalah tidak benar. Sebab untuk diorang ni go against dia parti punya pendirian adalah, katakanlah parti diorang menerusi presiden parti menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. So itulah pendirian parti, dan jika mereka nak berbuat seperti PN ini, tak boleh, sebab diorang punya perlembagaan telah pun dipinda. Tetapi kenapa PPBM punya MP ni boleh berbuat demikian? Sebab diorang ni tak pinda perlembagaan parti. Itu korang kena ingat pasal itu, okey? Dan kita tak ada dah SD ni, dan kita tahu kelicikan diorang yang mengumpul SD di Sheraton, di langkah syaitan satu masa dulu. Tapi SD individu membuka peluang amat luas kepada rasuah.
Jadi sekarang ni mereka dah tak boleh merasuah untuk meraih sokongan. Sebab itulah atas lompat parti dikuat-kuasakan. Lagi satu, mereka sibuk mengumpul SD sehingga awal pagi dipercayai mereka tidak faham apa itu atas lompat parti. Kan, jika mereka faham, mereka akan hubungi ketua parti saja dan bukan MP sebenarnya. Tapi saya tahulah Zahir Hamidi tak mau bekerjasama dengan puak-puak PN ni sebab mereka ni pengkhianat. Okey, dan keangkuhan Muhyiddin itu sendiri telah menyebabkan PN ini menjadi kerajaan. Dan bayangkan jika Muhyiddin tidak tolak cadangan agung, jawabnya walaupun dah jadi kawan kita. Mungkin, kan? Maka tak ada lagi hiburan di social media. Takdir Allah, beliau menolak mentah-mentah tanpa berfikir dua kali. Dia terus sign. Ya. Lepas itu U-turn. Tapi jika Muhyiddin setuju pun, Anwar tetap akan jadi Perdana Menteri sebab dia adalah mempunyai majoriti yang terbesar. Takkan Muhyiddin nak duduk di bawah Anwar dan diejek PM tepi. Betul tak? Itu semua Allah punya kuasa. Takkanlah seorang Perdana Menteri sebelum ini, bekas Perdana Menteri, nak jadi timbalan Perdana Menteri pula. Tak masuk akal, betul? Jadi sebab itulah saya rasa dia menolak. Dan analisa kita ni menunjukkan bahawa bukan takat rakyat saja, malah istana pun dilihat bosan dengan ketidakstabilan politik kita. Bayangkan Mahathir masa dia menjadi Perdana Menteri dulu. Tiba-tiba dia ni letak jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa bermesyuarat dengan Majlis Presiden, tanpa bermesyuarat dengan Presiden-Presiden Pakatan Harapan, Parti Pakatan Harapan. Tak siapa pun tahu, tiba-tiba dia buat keputusan sendiri. Sama juga macam Pulau Batu Putih tu kan. Tanpa dia buat kepala tahu dia lah. Jadi lepas Muhyiddin hantar SD, dia pula jadi PM. Ingatkan dah stabil sebab dia kata dah cukup SD. Rupanya selang 17 bulan tukar PM lagi. Jadi korang ingat tak, hari ni kita menyaksikan bahawa Yang di-Pertuan Agong, saya rasa sedih bila Yang di-Pertuan Agong dia tak boleh manfaatkan kerajaan semasa dia di bawah pemerintahan dia, kerana dia ada beberapa Perdana Menteri yang gagal. 3 Perdana Menteri yang fungsinya tidak sama visi dan misinya dengan Yang di-Pertuan Agong lah. Tapi Alhamdulillah dia mengakhiri pemerintahan dia bersama dengan seorang Perdana Menteri yang cakna kepada rakyat. Dan memperjuangkan hari ni apa sama dengan misi dan visi Yang di-Pertuan Agong. Korang ingat istana ni, pembangkang-pembangkang semua tak ada urusan lain ke duk nak melayan puak PN yang tebuk atap, yang tak habis-habis nak cuba nak jadi kerajaan. Dah lah derhaka, sesuka hati batalkan ordinan darurat tanpa perkenan Yang di-Pertuan Agong. Lepas sekali Yang di-Pertuan Agong titah supaya parlimen dibuka, korang dah kenapa? Teruk sangat pepuak PN dah PAS ni. Dan sekali lagi kalau kita tengok, dia takut sangat kepada Sultan Johor yang bakal naik sebagai Yang di-Pertuan Agong nanti. Mereka buat segala langkah. Betapa terdesaknya tiap-tiap bulan orang nak buat kan. Jadi hari ni saya nak nasihatkan lah orang kita segala langkah. Betapa terdesaknya tiap-tiap bulan orang nak buat kan. Jadi kan kita boleh sebutlah satu persatu sebelum merdeka dulu, semasa kita dijajah dan sebagainya. Tetapi kenapa Melayu hari ni mudah dijajah otaknya? Saya pelik tau. Apa situasi yang terjadi dalam negara kita ni adalah kerana masyarakat kita, terutama di kalangan orang Melayu ni, dia mudah terpajak otaknya dan mudah percaya kepada orang-orang yang nak memajak otak dia. Senang cerita macam mudah ditipu dan dipergunakan. Kan? Sebab itu kita mudah dijajah satu ketika dulu. Bukan sahaja sekadar berperang, tetapi cukup untuk menggunakan tipu helah seperti apa yang dilakukan oleh British satu masa dulu. Kan? Tanpa pertumpahan darah pun British berjaya mengaut berbilion harta negara kita sejak lamanya. Mereka mencuri biji, emas, getah, rempah. Kan? Banyak lagi lah. Ramai orang Melayu dulu menjadi
British running dog ataupun orang suruhan British. Dilalaikan orang Melayu dengan panggung wayang di setiap pekan, wayang pacak kan. Sambil dilalaikan mereka menghirup kekayaan negara kita, bawa balik ke negara mereka. Jadi laluan kereta api disediakan oleh British satu masa dulu. Kerana apa? Kerana orang Melayu masa tu fikirkan itu adalah kemudahan untuk orang kita bergerak. Sebenarnya diwujudkan kereta api dan sebagainya ni untuk apa? Untuk dia ni bawa ke pelabuhan dan bawa balik ke negara mereka. Kan? Jadi apa yang Malaysia ataupun tanah Melayu dapat satu masa dulu masa kita ni dijajah? Saya rasa kebanyakannya dibawa balik ke negara mereka aja, kan? Jadi dan tak ramai orang Melayu mahu bertanya, kenapa British ni bina landasan jalan mati daripada Tapah Road ke Teluk Intan, kan? Dan saya pun, saya tempat saya duduk Dungun ni, korang tahu kan ada Bukit Besi di Dungun ni kan? Dan Bukit Besi ni, inilah tempat mereka ni